yang tak tahu warna emas ni ada berapa berjenis, nanti Kak Suzy akan explain lah kat kita. Okay, so saya serahkan kepada Kak Suzy lah untuk perkongsian ilmu kita malam ni. Okay, Kak Suzy. Okay, Assalamualaikum dan salam perpaduan untuk semua penonton-penonton pada malam ni. Alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam ni dan tuan-puan dapat lagi mendengar perkongsian dari Kak Suzy malam ni. Okay, insyaAllah Kak Suzy akan cuba berikan yang terbaik dan supaya ianya memberi manfaat dan informatif untuk tuan-puan semua. Kita hanya cuba berkongsi apa yang terbaik dan mungkin ada orang yang dah tahu sebelum ni ataupun yang mana belum tahu mungkin boleh menambahkan lagi ilmu tentang emas pada malam ni. Jadi tak adalah kita ni membeli emas saja-saja je sembrono kan. Jadi malam ni Kak Suzy akan kongsikan sedikit iaitu tentang warna-warna emas yang ada di dunia. Okey, jom nantikan. Okey, sekejap. Saya nak sharing slide share screen. Okey, boleh nampak slide Kejap saya check. Okey. Malam ni tajuk yang Kak Suzy pilih, kenali warna emas yang wujud di dunia. Sebab Kak Suzy rasa mesti tuan-puan kadang-kadang ada terlihat ada pelbagai warna koleksi yang ada bagi mungkin tuan-puan pergi jalan-jalan dekat kedai emas ke, tengok ada macam-macam warna pula selain daripada warna kuning. Mesti macam tertanya-tanya, ni emas ke tak ke? Kan, betul tak? Jadi tuan-puan jangan risau sebab emas ni sebenarnya boleh dibentuk dengan kepelbagaian warna. Jadi begitulah keunikan antara logam-logam ciptaan Allah ni dan juga kreativiti manusia ni mencipta pelbagai warna yang boleh dihasilkan dari emas. Jadi malam ni mungkin boleh tambah sikit pengetahuan ni Okey, jadi tahukah tuan-puan? Tahukah anda? Okey, warna emas bukan sahaja hanya ada warna kuning. Jadi lepas ni kalau nampak warna biru ke warna hijau ke kata okey itu emas. Tapi kena tengoklah, make sure tu di kedai emas lah. Janganlah di tempat-tempat biasa tu mungkinlah bukan emas Tapi okey, warna emas sebenarnya bukan sahaja warna kuning. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ada dalam pelbagai website emas ataupun kedai-kedai emas, mereka kadang-kadang menawarkan koleksi barang kemas contohnya macam ni. Maknanya ada percampuran warna kuning, warna macam jingga, warna hijau, warna pink ni. Nampak? Okey, lepas tu ada serta-serta tempat barangan ni ada macam ni kuning, okey ni warna jingga, ni macam kebiruan sedikit. Adakah ini emas? Sebab ini dari kedai emas. Jadi kita pun tertanya. Okay, kalau yang macam ni ada kuning, ada hijau dan juga pink. So ini adalah antara contoh-contoh koleksi barang kemas dalam bentuk pelbagai warna. Jadi tuan-puan lepas ni kalau nak beli barang kemas yang ada warna-warna sedikit, bermakna jangan risau, jangan susah hati, tuan-puan tetap boleh membelinya. Jadi tak adalah kita rasa ragu-ragu. Dan nasihat Kak Suzy, make sure beli emas tu adalah di kedai emas. Janganlah beli di tempat-tempat yang tidak diiktiraf kedai emas tu. Jadi kalau tempat yang tidak diiktiraf itu bukan kedai emas ke apa, jadi kita diragui, ketulinan emas tu diragui lah. Jadi jaminan tu tak tahu macam mana. So nasihat Kak Suzy, kalau nak beli emas yang berwarna-warni ni, sebaiknya cari di kedai emas. Sebab sekiranya betul kalau kita pergi cek lepas tu emas yang warna-warni ni tak tulen, kita boleh saman kedai emas tu. Nampak? Itu kuasa kita sebab kita membeli emas dan make sure apa yang kita dapat adalah emas Okey. Jadi di Malaysia ni kita tahu masyarakat kita hanya selalu mengenali warna emas ni adalah warna kuning sahaja. Betul tak? Betul tak? Cuba tuan-puan komen. Siapa yang rasa sebelum ni memang tak pernah tahu emas ni ada warna lain selain daripada warna kuning?
Cuba buat pengakuan sikit je. Cuba nyatakan ataupun apa yang warna-warna yang pernah tuan-puan tahu sebelum ni tentang emas. Jadi cuba letak komen, nanti Kak Suzy baca ya. Okey. Jadi kita jangan ingat sekiranya kita nampak yang warna lain tu maka itu emas tiruan. Tak semestinya ya. Okey, sebab tu kalau tuan-puan pergi, dia biasanya kalau yang ada berwarna-warni ni adalah di kedai-kedai emas yang eksklusif. Biasanya yang level international. Sebab kalau yang kedai-kedai yang biasa yang duduk di bandar-bandar kecil sahaja atau di kawasan pekan-pekan kecil, jarang mereka nak jual kepelbagaian warna emas. Sebab rakyat Malaysia memang hanya mengenali emas ni lebih kepada warna kuning sahaja. Jadi apabila mereka melihat warna-warna emas yang warna lain, mereka rasa cuak. Okey, mereka rasa macam betul ke ni emas? Oh tidak. Okey, nak beli warna kuning juga. Jadi biasanya kalau tuan-puan memang lihat warna-warni emas ni, biasanya kedai-kedai yang international, kedai-kedai yang branded, yang memang kadang nama kedai emas tu memang rakyat Malaysia jangan masuk lah. Okey, yang kita level-level biasa-biasa ni jangan masuk lah. Yang orang have tu masuk. Okey, jadi tapi tak ada masalah. Manalah tahu lepas ni tuan-puan pergi jalan kedai have tu, tuan-puan pun boleh beli emas yang berwarna-warni ni. Bermakna menambahkan koleksi kita lagi kepelbagaian emas, barang kemas yang kita pakai. Okey, barangan yang selalu dibentuk dari kepelbagaian warna ni adalah biasanya of course lah barang kemas. Okey, seperti loket ke, rantai, gelang, cincin pun ada. Jadi memang ada kedai-kedai yang memang menawarkan koleksi barang kemas dengan pelbagai warna ni. Dan juga kadang kita nampak ada kerongsang. Ni orang have ni beli kerongsang pun emas je. Okey, aksesori wanita atau lelaki, perhiasan rumah, patung dan juga lain-lain. Kadang-kadang kalau kita tengok ada satu tempat ada patung ke apa ke, kalau ada percampuran warna yang memang diperbuat daripada emas ataupun kadang-kadang ada trofi yang memang dibuat dari emas tu pun warna-warni tu adalah memang buatan emas. Jadi lepas ni kita tahu macam mana emas ni boleh jadi warna-warni. Okey. Jadi emas yang bersifat tulen iaitu emas 24K atau lebih dikenali dengan emas 999.9 mempunyai warna tulen semula jadi dan warnanya tidak dapat diubah selagi ketulenan itu kekal. Maksudnya warna emas tulen semula jadi tu adalah lebih kepada warna kuning. Dia kuning sebenarnya, warna tulen bentuk emas kuning kepada percampuran macam ke coklat sikit. Dia tak ada kuning menyala terus, tidak. Dia sebenarnya macam tak ada kuning sangat, dia akan macam ada ke coklat-coklatkan sikit. Jadi itu adalah warna emas tulen. Itu kalau kita lihat, sebab tu kalau tengok gold bar ataupun dinar ataupun apa-apa barang kemas yang mereka menyatakan ini adalah tulen 999, maka warnanya adalah ke arah kuning. Okey? Tak ada kalau dia kata ini 999 warna dia biru. Tu pelik jadi. Okey? Memang tuan-puan tak akan jumpa dia tulis ketulenan 999 tapi warna biru. Kalau dia tulis macam tu, boleh cek ketulenan dia tu betul ke tidak warna biru. Ataupun mungkin dia hanya ambil outline ke, marker pen ke, pergi colour. Okey? Jadi kalau tuan-puan membeli emas ketulenan 999 ataupun 24K, tuan-puan akan dapat warnanya adalah kuning coklat sikit. So itu merupakan merujuk kepada emas yang tulen. Tetapi okey, barang kemas biasanya bergrade 22K kan kalau kita di Malaysia, iaitu atau 916 bersamaan 91.6 adalah emas. Selebihnya adalah campuran logam lain. Yang ni saya pernah kongsikan dahulu ya, grade-grade ketulenan emas. Jadi yang ini pun antara ilmu yang basic. Jadi tuan-puan pun kena tahu kenapa emas tu dinamakan 916. Dia bukan saja-saja. Okey. Ianya dinamakan 916 adalah kerana 91.6% adalah emas. Selebihnya iaitu 8.4%-nya adalah percampuran logam lain. Logam lain ni tak kisahlah ada nikel, ada silver, ada kuprum, ada palladium, ada tembaga, itu depends. Jadi itulah antara
kepelbagaian logam yang dicampur dengan emas tulen supaya membentuk dan menguatkan lagi ikatan logam-logam emas ni. Sebab kalau tuan-puan nak tahu, logam emas kalau yang 24K ni sifatnya sangat lembut. Semakin tinggi ketulinan emas, sifat emas tu sangat lembut. Sebab tu kalau tuan-puan tengok mana-mana gold bar ataupun barang kemas yang dihasilkan yang dikata buatannya adalah 24K, maka tuan-puan boleh pegang-pegang gini je lentur dia. Okey? Sebab tu kalau tengok gold bar yang dikeluarkan oleh Public Gold, dia dah buat cantik jongkong tu kan. Okey, sebab tu dia kena buat tebal sikit, dia tak boleh buat nipis. Kalau dia buat nipis sangat, maka tuan-puan bila pegang boleh silap bola boleh lentur. Katakanlah kalau yang 10 gram tu dibuat panjang sikit gobar dia kan, nipis tapi panjang. Silap bola tuan-puan boleh lentur ni. Dia bengkok gitu jadi sebab tu gold bar tu dibuat padu, dibuat padat, cantik dan saiznya pun tak adalah besar sangat. Sebab supaya dia nak macam kekalkan bentuk asal tu. Sebab emas yang 24K ni sekiranya tuan-puan gigit ke atau terjatuh atas batu ke apa, tak mustahil pada permukaan emas tu akan, kalau kita gigit akan ada kesan gigi. Dan kalau kita terjatuh atas batu ke apa, akan ada titik-titik, lekuk-lekuk kesan batu. Sebab sifat emas tu adalah lembut. Okey. Jadi sebab itu kalau nak buat barang kemas supaya ianya lebih kukuh, kena campur dengan logam lain. Supaya ikatan tu lebih kuat, tuan-puan pakai pun beli hari ni cantik terbentuk bulat, maka besok kita tengok kalau kita bawa tidur pun bentuk tu akan kekal bulat. Tak adalah nanti tiba jadi lepeh ke, jadi bengkok ke, sengit-bengit, entah yang dah tak ada bentuk. Sebab kita beli, antaranya kenapa kita beli barang kemas yang cantik-cantik tu, sebab adalah desainnya juga kan. Sebab tu ada kepelbagaian desain yang dibentuk membentuk barang kemas ni supaya ianya kelihatan cantik dan pemakaiannya pun kita rasa puas hati. Sebab kita beli barang tu adalah sebab cantik. Alright. Jadi ada soalan tak? Sementara ni sebelum Kak Suzy teruskan ni. Emas warna-warni ni diterima pajak gadai. Ya. Selagi mana pajak gadai itu menilai emas mengikut dia punya ketulinan grade minimum yang pajak gadai itu pajak gadai itu terima, maka ianya akan diterima. Sebab setiap pajak gadai dia akan test kita punya emas ni, berapa ketulinan dia. Jadi jangan risau, walaupun dia warna-warni, ianya adalah hanya percampuran logam yang lain sahaja. Tapi ketulinan sifat emas yang ada dalam persentage emas tu masih lagi sama. Dia hanya nampak warna tu, perbezaan warna tu hanya terbentuk dari percampuran logam-logam yang berlainan. Jadi ni soalan Cik Rodiah ya. So itu jawapannya. InsyaAllah diterima. Kalau tempat tu tak terima, mungkin boleh argue dengan dia lah, suruh dia test betul-betul. Sebab mesin sebenarnya, mesin test ni dia tak test warna. Dia akan baca ketulinan emas. Jarang dia cakap, oh warna lain kami tak terima. Contoh sebab mesin desimeter ataupun mesin yang canggih sikit, mesin tu hanya akan menguji ketumpatan emas berdasarkan ketumpatan emas tu. Jadi dia boleh nilai berapa ketumpatan emas dan itulah yang menentukan ketulinan emas itu. Jadi jangan risau pasal warna. Okey. Cik Mariana, cuma tahu emas tu berwarna kuning. Saya ingatkan emas yang lain tu saduran. Okey, memang ada saduran, tak dinafikan. Sebab saduran ni maksudnya dia lebih kepada macam biasanya kalau kita nampak yang saduran ni yang warna lain ni, biasa kalau tuan-puan beli barang kemas, biasa yang ada nampak yang warna macam silver-silver sikit tu. Okey, itu biasanya memang macam saduran. Itu silver-silver tu sikit dia seolah-olah macam ada satu cat lah, dia panggil cat ataupun something like marker pen ke apa. Cat tu, di mana cat tu dia hanya calik sikit. Itu bukan lagi kategori emas tu berwarna, tidak. Itu hanyalah dia nak cat saja barang kemas kita ni ada silver-silver sikit. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-puan perasan bila pakai lama-lama, kalau yang hanya calik-calik emas ni, lama-lama warna calitan ni akan pudar. Sebab
Dianya adalah base-nya diguna warna kuning, tapi dia calit saja warna silver. Ya, kita nampak je. Jadi bentuk kita tu kita nampak macam percampuran warna silver. Padahal tak, itu hanya calit-calit. Kalau yang emas yang berwarna ni, memang sifat dia satu emas ni macam ni, contoh ni. Yang ni warna macam rose gold dipanggil ya, warna pink ya. Jadi semua ni adalah warna dia warna rose gold. Semua sifat emas ni dia dah bercampur dah. Okey, jadi kalau ni katakan kita pakai lama-lama ni, tetap warna tu kekal warna rose gold. Kalau yang ni dia warna kebiruan sikit, sorry ya kalau lighting ni cerah Yang ni kebiruan sikit, jadi kita pakai lama-lama ni, emas tu tetap berwarna biru. Dia takkan pudar sebab ianya tidak disado, tetapi percampuran sama rata bagi sebati dengan emas tu menyebabkan ia menjadi warna biru. Macam itulah yang faham. Betul tak tahu emas ada warna lain. Okey. Pada karat je warna tak tahu, tak boleh nak bezakan. Okey, betul. Ya. Saya pun dulu tak tahu juga, tapi bila banyak baca, okey, baru tahu. Jadi sebab tu saya rasa saya nak buat perkongsian ni dengan tuan-puan. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey. Kalau tuan-puan perasan, jika kita nampak ada warna tu lebih kepada warna emas tu adalah merah, maka ianya dicampur dengan banyak tembaga. Tuan-puan tahu kan warna tembaga tu dah lebih ke warna orange sikit, ke merah sikit kan. Jadi percampuran warna sekiranya ditulis 916, maka 8.4% tu lagi adalah lebih kepada tembaga. Jadi sebab tu bila dicampur warna kuning campur tembaga, dia akan nampak naik lebih warna merah. Okey, warna kuning yang asal yang kalau kita tengok yang 916 tu kan. Jadi tak ada pula contoh kat sini. Okey. So jadi kalau kita tengok yang warna kuning yang standard yang kita beli yang dekat kedai-kedai emas tu, kebanyakannya hanya dicampur dengan perak, iaitu 8.4% tu adalah sepenuhnya perak. Jadi warna perak kan warna macam warna silver macam tu kan. Jadi dicampur dengan warna kuning yang kecoklatan. Bila dicampur sama, sebab itulah terhasil warna kuning yang cantik. Itulah emas 916 yang biasa ada dijual dekat kedai-kedai emas tu. Yang tuan-puan selalu beli barang kemas tu adalah lebih kepada emas kuning dan dicampur hanya dengan perak sahaja. Okey, kalau tuan-puan ada beli emas putih, dia nyatakan ini emas putih. Ataupun kalau kita tengok dekat Aurora Italia, lebih kepada emas putih kan. Jadi emas putih ni sifatnya tetap emas, okey? Tapi ianya telah dicampur banyak dengan timah dan juga nikel. Timah nikel ni dia punya warna tu lagi cerah. Jadi bila dicampur lebih banyak dengan timah dan nikel ni, maka terbentuklah emas putih. Dan jarang emas putih ni biasanya 22K. Jarang sangat emas putih 22K. Emas putih ni biasa kalau dia buat pun dalam 18K. 18K adalah 750. 750 bermakna 75% adalah emas dan 25% lagi adalah timah ataupun nikel lah. Timah dan nikel. Tengoklah berapa persen yang diorang campur. So maka dengan percampuran logam-logam inilah maka terbentuknya warna-warna emas yang ada. Sebab tu bagi orang yang rasa have ni atau mereka rasa nak pakai bentuk yang lain daripada yang lain, dengan mereka rasa mereka tetap bergaya walaupun memakai emas dalam pelbagai warna. So mereka tahu itu adalah emas. Dan biasanya emas dalam pelbagai warna ni pun harganya pun tak sama dengan emas yang kuning ni lah. Okey, dia biasa lain sikit harga. Harga dia pun special sikit sebab mungkin buatannya pun special, maka harganya pun special. Jadi sebab tu kalau tengok jarang lah orang-orang biasa ni membeli barang kemas yang berwarna-warni ni. Okey. Jadi, alright. Sambil-sambil tu kalau siapa ada nak tanya soalan ke apa ke, boleh tanya ya. Nanti sambil-sambil saya cerita ni, saya akan baca juga komen tuan-puan. Okay, jangan risau. Okay, kita buat macam dua hala. Buat santai-santai je nak perkongsian ni. Okay, so seterusnya. Okay, sekejap ya. Kak Susi nak charge handphone. Okay. Alright. So seterusnya. Inilah rahsianya. Okey. Warna emas yang ada yang dapat dihasilkan selain dari grade 22K.
Okey, tuan-puan boleh lihat sini. Okey, Kak Suzy adalah warnakan sikit. Tapi warna itu tak adalah secerah macam ni ya. Okey, ni Kak Suzy just ambil satu-satu warna. Okey, so kita ada warna biru. Warna biru ni pun biasanya 18K. Okey, so 18K di mana 18K ni yang kita tahu tadi adalah 750. Jadi warna biru, kalau tuan-puan nampak, tuan-puan terjumpa warna biru, maka kat sini percampurannya adalah emas sebanyak 75% dan juga besi sebanyak 25%. Nampak? So ini adalah dengan percampuran dua ni, maka boleh terhasilnya warna emas tu berwarna biru. Okey. So jingga. Okey, jingga 18K. Okey, emasnya adalah 58.33%, perak 6%, tembaga 35.67%. Nampak dia ada percentage dia untuk menghasilkan warna-warna yang diingini. So ini akan berbalik pada soalan yang cik tadi tu, adakah emas-emas yang berwarna ni diterima atau tidak? Sebab tu saya cakap bergantung pada satu-satu tempat gadaian tu mereka menerima keturunan emas sampai grade yang mana. So mana-mana grade yang mana dia akan terima, okey yang tu layak untuk buat ar-rahnu. Kalau rendah daripada grade yang dia nak, mungkin tak diterima untuk ar-rahnu. Okey, jadi untuk hasilkan warna jingga, percampuran emas, tembaga dan perak sebanyak percentage macam ni, maka akan terhasillah warna emas tu warna jingga. Okey, bagaimana pula warna hijau? Okey, hijau untuk 18K adalah percampuran emas sebanyak 75%, emas tulen tu ya, perak 15% dan juga kadmium 4%, tembaga 6%. Nampak? Lagi banyak percampuran logam-logam lain, maka warna emas yang terhasil tu akan lagi pelbagai. Sebab kalau tuan-puan kaji dalam jadual logam, yang dalam jadual kimia logam berkala tu, tuan-puan akan nampak perak ni, kadmium ataupun tembaga. Okay, tuan-puan boleh lihat sebenarnya logam-logam ni sebenarnya warna tu adalah berwarna-warni. Jadi dengan sifat berwarna-warni ni, bila dicampur dia dapat warna hijau. Bila dicampur dengan emas maka dia boleh menghasilkan warna hijau. Jadi sesiapa yang buat percampuran ni, yang buat uji kaji ni memang hebat jugalah. So kerja dia orang memang mencampur warna-warna logam-logam untuk menghasilkan satu-satu warna yang cantik dan nampak unik. Okey. So kalau warna coklat warna coklat emasnya adalah 75%. Palladium iaitu palladium adalah 18.75%, manakala perak sebanyak 6.25%. Jadi percampuran tiga logam ni akan menghasilkan warna emas tu berwarna coklat. Kalau kita tengok yang warna selalu ni warna kuning, tiba-tiba ada pula warna coklat. Jadi jangan ingat Allah buruknya emas ni. Okey, itu ada mungkin mereka membuat bentuk-bentuk tertentu supaya menghasilkan warna tu nampak coklat. Jadi supaya lebih cantik design-design yang tertentu tu. Jadi sebab itu kalau tuan-puan lihat yang warna coklat ni percampuran daripada palladium. Palladium ni dia lebih kepada nak ke silver tak silap. Dia bukan ke silver. Jadi dia duduk tengah-tengah antara sebelum silver tu. Jadi warna dia tu lebih kepada tengah-tengah. Jadi nanti tuan-puan boleh lihat dalam jadual kimia palladium ni apa. Nanti google sikit. Okay, google sikit nanti tuan-puan boleh faham. Okay. Dan yang terakhir ada warna ungu. Warna ungu ya. Emas ni pun ada warna ungu ya. Okey, so warna ungu biasanya untuk 18K adalah percampuran emas sebanyak 83.3% dan juga aluminium 16.7%. Sebab kalau tuan-puan nak tahu, aluminium ni sebenarnya warna dia bukanlah warna putih tu betul sangat tau. Kalau tuan-puan lihatlah, ini selalu kalau macam saya tengoklah dalam YouTube. Dalam YouTube biasanya kalau tuan-puan rajin Google, cubalah tengok sebab YouTube ni banyak yang orang ramai atau orang-orang di luar negara berkongsi tentang percampuran emas ni untuk menambahkan lagi ilmu kita. Jadi tuan-puan boleh Google dekat YouTube ke ataupun dekat Google,
just cari sahaja untuk bagaimana nak menghasilkan percampuran warna-warna emas ni. Banyak tuan-puan akan dapati video-video yang mereka hasilkan. Kadang-kadang seronok tengok-tengok macam ni. Sebab mereka ni kadang-kadang ada yang jenis buat uji kaji, tapi memang ada yang dari kedai-kedai emas, mereka buat video khas untuk penghasilan barang-barang kemas koleksi mereka supaya menaikkan lagi reputasi company mereka. Jadi melalui dengan cara tu kita tetap dapat belajar. Jadi tuan-puan dah tahu dah bagaimana percampuran emas yang berwarna-warni terbentuk sekarang. Kan? Nampak? Semua ni berpelbagai warna ni. Setakat ni Kak Susi tunjuk ada 5 sini lah. Termasuk yang emas putih. Tadi dah Kak Susi beritahu. Okey, nampak? Warna-warna ni menghasilkan satu bentuk dengan pelbagai, dengan koleksi yang lebih cantik dan menarik lagi. Jadi tuan-puan lepas ni kalau rasa nak membeli barang kemas yang nampak kelainan, yang mungkin ada bunga, lepas tu ada daun-daun hijau, ada coklat warna batang dia, contoh ya. Okey, kok ada pasu bunga. Okey. Jadi tak mustahil kalau tuan-puan beli di tempat kedai yang sebenar, kedai emas, itu adalah emas. Emas sebenar, jadi jangan risau. Nanti semua ni tuan-puan boleh beli, tuan-puan boleh tanya pada pekedai tu berapa ketulinan emas yang kita beli ni. Supaya ianya lebih jelas, lebih detail. Tak adalah nanti kita rasa tertipu ke apa. Jadi boleh tanya sebab itu adalah hak kita untuk bertanya kepada tempat-tempat yang menjual emas ni. Lepas ni boleh masuk mana-mana kedai emas. Kalau saya rasa yang biasanya even di kedai-kedai emas yang biasa, saya tak pasti ada tak lagi sekarang mereka kongsikan yang pelbagai warna ni. Kalau ada pun mungkin terselitlah sedikit 1-2 design sahaja. Biasanya untuk koleksi warna-warni ni pun tak banyak. Jadi tuan-puan kena rajin cari survey nak tengok ke apa kan. Sebab dia tahu kedai-kedai emas ni biasanya kalau mereka lihat orang Malaysia ni memang tak akan tengok berwarna-warni ni. Tapi tak tahulah akan datang one day nanti, mungkin ada satu zaman, ada satu masa, ada satu tahun nanti mungkin tiba-tiba rakyat Malaysia dah berminat dengan emas dengan kepelbagaian warna ni. Mana tahu kan? Okey, itu tak mustahil. Tapi untuk masa sekarang memang agak kurang. Serius saya cakap memang agak kurang. Okey, tetapi kalau tuan-puan lihat dalam PG Jewel, kalau tuan-puan perasan ada satu koleksi di mana koleksi emas ni rantai tangan Midnight Pearl ni dia ada at least 3 design kat sini. Jadi dia ada kuning, dia ada rose gold ni dan dia ada sini di arah saya nampak macam kebiruan sikit. Tapi saya tak tahu warna asal, nanti boleh tengok dekat website. So di Public Gold pun di PG Jewel ada satu koleksi gelang yang PG Jewel paparkan di mana emas ni berwarna-warni. Mesti orang takut nak beli. Kenapa lah PG Jewel ni buat emas warna-warni ni, celup ke apa ke? Sebenarnya tidak. So sebenarnya PG Jewel ni kat sini dia tetap mengekalkan semua emas ni adalah 916. Yang membezakannya adalah sedikit tentang yang warna rose gold ni dengan yang warna light blue ni. Ianya kalau tuan-puan lihat balik memang cantik. So memang cantik. Kalau tuan-puan rasa nak bila makannya kelainan dan kita rasa eksklusifnya sendiri, jadi jangan risau, tuan-puan boleh belinya. Klik kat sini, tuan-puan boleh lihat. Okey, sini dinyatakan yellow, white and rose. Okey, tuan-puan boleh lihat pelbagai saiz, pelbagai berat dan harganya pun berpatutan. Sesuai dengan desainnya tu. Jadi tuan-puan jangan risau, jangan takut, jangan ragu. Sebab biasanya kalau barang kemas ni yang dijual oleh di kedai emas yang diiktiraf, okey, mereka memang akan jual emas. Tak ada nak jual campuran lain yang tipu ke apa, tidak. So kalau macam ni Public Gold pun menyatakan ianya adalah emas 22K, maka semua ni adalah 22K. Maka pihak PG Jewel telah membuat warna ni walaupun rose gold, dia telah bentukkan percampuran tu untuk mengekalkan sifat ketulinan emas menjadi 22K. Jadi jangan risau. Kalau tuan-puan rasa nak beli yang ni, ini memang simple, bulat-bulat je. So nanti boleh lihat kalau klik-klik kat sini nanti. Jadi ianya memang cantik sangat.
Cantik pula tengok design ni. Ya Cik Syida. Cantik. Nanti pergi dekat PG Jewel untuk pergi Google detailkan lagi. Nampak design tu bila tengok yang dekat tangan ni dia pakai lagi detail ni, memang cantik sebenarnya design ni ya. Sebab ianya macam satu kelainan dan keunikan. Jadi kalau tuan-puan rasa nak cuba, kok dah banyak, dah ada 10 gelang dah kan. Okey, nak cuba gelang ke-11 tu, okey nak cuba warna-warni. Cubalah beli, okey. 2,000 lebih je, okey. So, boleh beli. Alright. Encik Haris Fadilah tanya, mana lebih berbaloi sama ada beli emas grade 999, 916 atau yang lebih rendah? Okey, Cik Haris, kalau nak beli emas, grade yang terbaik mestilah 999. Sebab 999 tu merupakan semuanya adalah emas tanpa ada percampuran logam lain. Emas ni mereka tak nyatakan lah emas ni adalah 100%. Okey, tak boleh sebab bila logam ni kita bentukkan dia akan ada mungkin udara sikit ke apa, jadi dia tak akan dapat 100%. Sebab tu selalu dia akan dapat 99.9%. Kalau kita test dekat mesin uji kaji tu pun biasanya akan dapat 99.9%. Jadi itu adalah emas tulen. So itu adalah emas yang terbaik untuk kita miliki. Jadi kalau sebab tu macam kalau tengok saya memang lebih promote kepada belian gold bar ataupun dinar yang bersifat 999. Kenapa? Kerana itu satu ketulenannya adalah 999. Emas yang terbaik. Kalau di Indonesia kita panggil emas mulia. Okey, emas yang tulen. Itulah yang terbaik lah. Okey. So lagi satu, harganya pun lebih rendah daripada barang kemas. Sebab emas gold bar ataupun emas 999 ni dia punya harganya rendah sebab kos pengurusannya rendah dan juga dia tak ada kos upah. Emas gold bar ni biasanya diorang dah ada mall siap-siap, okey curah je emas, cop. Okey dah cantik dah. Jadi bentuk tu sama je semua. Nampak? Jadi kos pengurusan untuk buat kos upah bentuk-bentuk ukir pun tak ada. Sebab tu kita hanya ada premium charge, di mana premium charge tu kalau tuan-puan tengok kecil sahaja kan. Kalau 10 gram tu hanya RM15. Kalau 1 dinar hanya RM10. So kecil sangat, hanya 0.01% saja. 0.1% saja lebih kurang dari satu barangan tu. Kalau yang 10 gram tu tak sampai 0.1%, kurang lagi. Nampak? Jadi kos tu kecil menyebabkan kita lebih untung untuk memiliki emas 999 ni berbanding dengan 916. Untuk 916 jarang orang buat gold bar. Ada tapi jarang. Kalau kita lihat balik public gold pun dulu pada awal-awal public gold ditubuhkan pun kita ada dinar koleksi 916. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Sifat emas tu 916. Kalau kita jual kat mana-mana pun, ianya tetap akan melihat kepada ketulenan emas tu dan baru akan kali dengan harga semasa. Tapi kita tahu sekarang kebanyakannya 916 ni dibuat barang kemas. Jadi kalau kita nak simpan sebagai emas pelaburan tu kurang sesuai berbanding dengan jongkong atau gold bar ataupun dinar. Itu lebih bagus daripada 916. Atau soalan dari yang lebih rendah. Lagi rendah lagi rendah dia punya ketulenan, lagi rendah value dia kalau kita nak jual balik. Kadang-kadang emas ni rendah dia punya ketulenan tapi apabila dijual harga tinggi sebab ianya merasakan satu eksklusif design. Contohnya macam kalau kita tengok barangan emas putih. Okey, emas putih kalau tuan-puan tengok dia punya kadang-kadang ada grade 750 sahaja emas putih, tapi kenapa ia lebih mahal daripada emas kuning? Kenapa? Sebab kadang-kadang emas putih ni dia punya nilai eksklusif dia tu. Okey, nilai eksklusif dia. Tapi bila kita memiliki emas putih, kita nak jual balik, harganya drop jatuh sangat, biasanya 50% ke atas dia punya susut nilai. Nampak? Jauh sangat beza. Sebab tu kalau nak simpan sebagai emas pelaburan, emas putih tak sesuai ataupun mana-mana grade yang lebih rendah. Grade yang lebih rendah ni kalau kita nak beli, just nak pakai, nak cantik, boleh. Tapi jangan beli banyak. Belilah 1-2 untuk sekadar pakai sekali-sekala yang kita rasa, oh aku juga ada koleksi emas putih yang boleh pakai. Jadi untuk kita buat sekadar koleksi kita je okey. Tapi tak payah beli banyak-banyak. Kalau nak beli emas yang banyak,
belilah emas yang berketulinan 999. Itu sangat bagus untuk pelaburan kerana apabila kita nak jual balik emas nanti, nilainya tinggi dan kita untung. Nampak? Alright. Okey, faham Cik Harif ya? Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey, nanti saya tengok lagi soalan-soalan lain. Sekejap. Macam mana cara kita nak kenal pasti emas tu tulen atau palsu? Okey, biasanya kalau kita nak pastikan emas ni tulen atau palsu, kalau kita sebagai orang biasa ni memang kita tak ada alat lah. Okey, so caranya, ni Cik Umi Kasum Cik Umi Kasum yang bertanya. Okay, caranya biasanya kita akan bawa barang kemas kita tu pergi, yang pertama pergi mana-mana Ar-Rahnu. Okey, yang ni selalu saya cakap dekat saya punya customer ataupun penonton saya. Okey, selalu cakap, okey, bawa barang tu pergi Ar-Rahnu. Cuba bawa tu pergi Ar-Rahnu. Okey, boleh beritahu mereka kalau saya nak gadai barang ni berapa laku. Ataupun boleh tak lihat berapa ketulinan ni untuk saya pastikan berapa nilai emas saya ni. Sebab bila kita pergi bawa pada Ar-Rahnu, maka tempat Ar-Rahnu dia ada mesin khas dia. Biasanya ada mesin desimeter. Kalau kita pergi mana-mana Ar-Rahnu yang dah canggih sikit, contoh macam saya pernah pergi dekat Jepun dulu, okey, mereka ni dah tak pakai mesin desimeter. Mesin mereka adalah macam mesin scanner tu. Mesin photostat, dia letak je barang atas mesin tu, dia tutup, dia dah screen je. Okey, dia dah boleh test dah dia punya ketulinan. Tak payah rendam-rendam air tu macam mesin desimeter. So itu bergantung pada mesin, kecanggihan mesin tu. Tapi di tempat-tempat kedai emas yang macam ni, mereka akan ada mesin khas untuk menguji ketulinan kita ni. Okey, sekiranya dari situ kita akan dapat berapa ketulinan yang emas yang kita ada ni. Okey, sekiranya tuan-puan lihat, ketulinan ni lain daripada apa yang kita beli. Okey, satu. Okey, biasanya di Ar-Rahnu kalau perasan, kadang-kadang mereka akan downgrade satu grade emas kita. Ianya bergantung kepada ketupatan emas kita juga. Kalau bacaan dia tak dapat yang tak tepat, maka biasanya mereka akan downgrade satu grade. Contohnya dari 22K, tak mustahil mereka akan downgrade menjadi 21K ataupun 20K. Itu jangan pelik lah. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat kedai Ar-Rahnu dia akan downgrade barang kemas kita. Kadang-kadang kita beli dekat kedai emas, dia kata 916. Tapi bila kita nak buat gadaian, kadang-kadang mesin tu tak boleh baca emas ni adalah 916. Kenapa? Okey, biasanya kalau mesin ni, desimeter terutama, dia tak boleh nak baca emas ni adalah 916. Biasanya mana-mana barang kemas kita yang terlalu berkelongsong. Okey, maksudnya terlalu ada pelbagai bentuk, ada rongga, ada kerawang-kerawang ke apa. Jadi apabila ada kerawang-kerawang ni, maka mesin desimeter ni tak dapat membaca bacaan tepat sebab emas-emas yang terlalu padat ni dia terlalu kecil, terlalu nipis. Jadi dia tak boleh nak baca detail. Sebab tu apabila ada kelongsong-kelongsong, kerawang-kerawang, ada ruang-ruang udara tu, ianya akan affected sedikit bacaan mesin tu ya. Jadi jangan risau, kadang-kadang kalau betul kedai tu dah cakap 916, okey. Sebab tu kalau beli barang kemas, beli yang sedikit nampak padu, nampak padat, itu lebih okey. Sebab bila nampak padu, nampak padat, emas tu dia dah campur, dia jadi besar lagi kuat. Sebab tu kadang-kadang kalau beli yang terlalu berkelongsong ke apa, percampuran logam lain tu takut ada lagi percampuran lain. Jadi menyebabkan emas tu jadi dah bercampur banyak. Sepatutnya kedai emas tak boleh buat macam tu, tapi kita tak tahulah kan pembuatan dia kan. So itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau di Ar-Rahnu bacaan kita tak dapat bacaan tepat. Tapi salah satu cara nak cek adalah pergi Ar-Rahnu. Di Ar-Rahnu akan beritahu kita berapa ketulinan emas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu cara lagi menggunakan asid. Saya lupa nama asid apa tu. Okey, siapa yang ingat boleh cakap dalam komen. Okey, so asid tu dia akan macam test, dia akan kikis sedikit. Kikis sikit je, tak ada hilang berat kita. Sikit saja dia nak dapatkan sedikit goresan emas tu. Nanti dia akan test dengan asid tu. Sekiranya asid tu dia ada perubahan warna atau tidak, dari situ boleh menentukan ketulinan emas tersebut. Jadi itu cara untuk kita uji ketulinan emas tu ya. Okey, bagaimana sekiranya kita beli emas tu tapi memang kita test, memang langsung buka emas. Apa kita nak buat?
Okey, sebenarnya tuan-puan ada hak untuk saman balik kedai tu. Betul. Okey. Sebab kita kan biasa beli mesti ada surat dia kan. Surat menyatakan berapa emas kita, ketulinan apa. Sekiranya kita memang pergi test, barang kemas ni kita pergi test kedai emas lain ataupun pergi Arah Nur, kita test memang langsung emas ni memang tipu, maka tuan-puan sebenarnya ada hak sebagai seorang pembeli ataupun pergi kepada tribunal nyatakan tuan-puan dah kena tipu. Rasa tertipu dan mana tuan-puan nak tuntut keadilan, bayar beribu-ribu tapi dapat bukan emas. Nampak? Itu adalah hak kita. Jadi sebab tu tuan-puan kalau beli hati-hati. Sebab tu selalu saya nyatakan beli barang kemas dari syarikat, kedai ataupun orang yang tuan-puan yakini mereka memang menjual barang kemas. Jangan tiba-tiba hanya ada orang offer, oh saya ada offer ni gelang 100 gram. Harga RM50 segram. Nampak tipu sangat. Okey? Jadi hati-hati kalau ada orang menawarkan barang kemas, dia kata 916, harga tu memang macam tak masuk akal. Hati-hati sebab takut diragui ketulinan emas tu. Jadi jangan kerana tamak nak beli murah tapi kena tipu. Okey? Jadi ada soalan lain tak? Dulu belajar English boleh translate BM. Okey. Logam peralihan dalam jadual berkala. Okey, betul. Itu adalah logam-logam untuk apa? Untuk bacaan chemical kimia. Cek guna magnet, emas yang baik tidak tertarik dengan magnet sebab bukan besi. Tu boleh juga. Tapi kadang-kadang kita tengoklah ketebalan emas tu pula. Kadang-kadang kalau emas tu jenis tebal mungkin susah sikit sebab magnet tu ni. Tapi kalau rasa nak just testing biasa saja, yes boleh test. Sebab betul, kalau emas yang baik maksudnya percampuran dia memang lebih tinggi daripada yang besi sebab tadi ada percampuran besi kan. Jadi emas tu takkan tertarik. Dia takkan tarik dari emas yang kita ada tu. Jadi itu merujuk kepada emas kita betul lah. Bukan campur besi banyak. Hanya satu je warna emas ya. So tu boleh cek juga kalau ada. Penjelasan yang sangat mantap. Okey, terima kasih. Okey. Alright. So, boleh faham? Jadi siapa nak beli dekat PG Jual lepas ni? Boleh. Lepas ni cepat pula sold out ni edisi yang ni Okey. So, okey secara tak langsung di PG Jual sekarang tengah ada promosi minggu gaji. Nampak? Nampak tak? Okey. Jadi, bagi tuan-puan yang memang tiba-tiba Kak Suzy cerita pasal emas warna-warni ni cantik pula nak beli. Okey, boleh beli. Jadi bersempena dengan minggu gaji ni, mana-mana barang PG Jual yang tuan-puan beli, jangan risau. Barangan di PG Jual semuanya adalah harga kilang. Dan barang ni pun memang direct kilang sebab kita tahu Public Gold memang ada kilang emas sendiri. Kan? Jadi semua barang yang kita beli ni pula adalah penghantarannya percuma. Jadi tuan-puan jangan risau. Kalau dah beli walaupun secara online, tuan-puan boleh lihat, pilih, tengok berat, tengok saiz, panjang dia apa. Mana yang berkenan, pilih, klik-klik sahaja. Maka tuan-puan tunggu. Nanti barang akan terus sampai ke rumah. Dan post semua barangan kemas dari PG Jual secara tak langsung anda Public Gold semuanya adalah secara GIT iaitu Gold in Transit. Di mana tuan-puan jangan risau walaupun barang kemas kita dipost ke rumah dan post secara GIT ni adalah jaminannya selamat kerana dalam GIT ni ada insurans. Okey? Insurans yang memang pihak Public Gold dadi dengan syarikat-syarikat pos ni untuk menghantar emas-emas. Sebab tu kalau kita tengok emas ni memang selamat sampai. Jaminan dia. Kalau katakan emas kita cek tak sampai. Okey, jadi jangan risau. Kita boleh hubungi balik pihak PG Jual, beritahu, mana emas saya ni tak sampai-sampai lagi ni. Nanti staff PG Jual akan cek. Dia akan track and trace barang kita kenapa tak sampai. Nanti sekiranya berlaku apa-apa dia akan cek balik dengan syarikat pos tu kenapa barang ni stuck dekat mana ke apakah yang terjadi. Sekiranya mereka dah dapat tracking kenapa tuan-puan jangan risau, mereka akan hantar balik emas yang lain. Sekiranya mungkin design tu dah tak ada ke contohlah kan. Okey, jangan risau, duit tuan-puan akan dipulangkan. Sebab tu saya cakap tadi jaminan selamat dan juga ada insurans. Dan secara tak langsung ianya adalah patuh syariah.
Jadi tuan-puan jangan sesekali risau, jangan sekali rasa ragu-ragu. Sebab sekarang ni memang tak payah dah kita nak pergi kedai emas tu beli-beli barang kemas. Tak payah penat-penat beratur panas-panas kat luar tu kan. So kita boleh tengok saja, klik-klik dekat PG Jewel, maka tuan-puan boleh pilih mana-mana barang kemas yang diingini. Okey, secara tak langsung promosi anda minggu gaji ni sehingga 5 April. Dengar tu, sehingga 5 April, bermakna ada lebih kurang 8 hari lagi ni. Sehingga 5 April, sekiranya tuan-puan membeli barang kemas bernilai RM5,000 dan ke atas, tuan-puan boleh gunakan kod PGSUZPD dan tuan-puan akan dapat diskaun 1%. Okey? Dan secara tak langsung tuan-puan boleh layak menjadi priority dealer dalam Public Gold Group. Public Gold Group tuan-puan. Bukan untuk pergi jual je. Tak. Public Gold Group. Boleh terus beli. Boleh terus jadi dealer. Dengan syarat ada tambah lagi satu belian iaitu membership web card. Tapi sekiranya kalau tuan-puan just mencari barangan PG Jewel, tuan-puan dengan belian RM3,000 masukkan kod PGSUZND, maka tuan-puan akan dapat diskaun 1% lagi dan tuan-puan layak menjadi normal dealer. Ini bagi yang siapa-siapa yang bajet nak bajet rendah sikit lah untuk jadi dealer. Jadi dengan belian barang kemas RM3,000 anda PG Jewel, tuan-puan layak menjadi normal dealer under Public Gold Group. Apa maksud Public Gold Group ni? Apa beza Public Gold Group dengan PG Jewel ni? Okey, maksudnya macam ni. Dalam Public Gold Group ada banyak anak syarikat. Okey. Dalam publicgold.com.my ada juga jualan gold bar, silver dalam account gap. Jadi semua produk tu tuan-puan boleh jual. Ataupun tuan-puan boleh galakkan didik orang membeli emas gold bar, membeli emas dinar, membeli di account gap. Kat situ tuan-puan akan dapat komisen. Nampak? Sekiranya ada orang nak beli barang kemas, sebab tak semua orang nak beli gold bar je kan. Asyik nak beli gold bar je, perempuan ni mesti nak cari barang kemas kan. Ataupun si lelaki nak hadiahkan barang kemas pada isteri atau tunang atau emak atau kakak adik siapa, tak kisahlah. Okey, jadi nak cari barang kemas bolehlah pergi ke PG Mall. PG Mall ada PG Jewel. Nampak? Ni yang Kak Suri tunjuk ni. Okey, dalam PG Jewel ada pelbagai barangan barang kemas. Ada gelang, ada cincin, ada rantai, ada subang, ada loket, ada gelang kaki, ada jam, ada apa lagi cincin. Jadi ada pelbagai koleksi barang kemas. Pelbagai design up to date. Kalau tuan-puan tengok dah kadang design tu tinggal sikit, itu maknanya barang tu dah habis, orang lain dah beli. Okey, jadi jangan risau. Okey, pilih saja, tunggu. Tiap-tiap minggu biasanya pihak PG Jewel akan upload new produk. Jadi cepat sikit kena grab, cepat sikit kena tengok selalu. Jadi sementara nak tunggu sampai 5 April ni, tuan-puan boleh pilih apa-apa barangan di PG Jewel. Katakanlah yang nak cukupkan RM3,000 ni, barangan tadi, contoh yang tadi tu yang Kak Suri tunjuk tadi, macam ni kan, baru harga RM2,600. So tak cukup lagi dalam RM230. Jadi tuan-puan jangan risau. Boleh tambah cincin sikit ke, atau ada nampak loket ke. Jadi boleh tambah 2-3 barang untuk mencukupkan kelayakan tuan-puan sebagai normal dealer ataupun priority dealer. Jadi jangan risau, boleh je gunakan. Gunakan saja dan jangan lupa masukkan kod PGSUZPD ataupun PGSUZND untuk dapatkan kod diskaun. Jadi dengan ini tuan-puan dah lah beli barang direct dari kilang. Dah lah post percuma, dapat lagi kod diskaun. Jadi tuan-puan pula dapat lagi barangan yang cantik, yang eksklusif dari PG Jewel. Dia memang first hand, tak ada second hand tuan-puan. Okey? Jadi tuan-puan jangan ragu-ragu lagi. Okey. Saya nak baca mesej Okey, faham Sekiranya ada persoalan, sementara Kak Suzy tengah online ni, tanya. Maaf Puan Suzy, kurang faham. Nur Akmal Maaf Puan Suzy, kurang faham. Jadi berat gelang midnight tu termasuk campuran logam lain ke tak? Iyalah, ada percampuran logam lain lah. Sebab yang midnight ni kan ada rose gold. Rose gold, percampuran untuk rose gold adalah lebih kepada tembaga. Nampak? Tapi percentage untuk emas dia asal adalah 91.6. Masih lagi sama 1.6. Cuma 8.4% tu adalah tembaga sepenuhnya.
Nampak? Itu dia hasilnya. Okey, kalau yang emas putih ni dia akan campur dengan kalau emas putih tadi apa aluminium Okey, aluminium tembaga, nikel tak silap. Okey. Jadi percampuran sebab emas dia yang asal tu tetap sifat dia 91.6% adalah emas. Logam lain tu kalau rose gold dia campur tembaga. Kalau yang emas putih ni dia campur nikel lah. Nikel. Sekejap saya tengok balik slide saya. Saya dah lupa. Okey. Okey. Emas putih campur timah dengan nikel untuk menghasilkan emas putih. Kalau emas merah ni dia campur tembaga. Jadi yang midnight tadi tu yang kita nampak warna merah, yang kuning tu memang sifat dia kuning lah. Dia hanya campur memang kuning ni yang campur dengan perak. Tapi yang emas merah tu dicampur tembaga. Dia langsung tak ada perak. Maksudnya 8.4% tu mungkin adalah semua tembaga. Tembaga dengan emas saja dicampur-campur dapat warna macam warna rose gold. Okey. Emas putih tu dicampur dengan timah dan nikel. Okey, adalah percentage dia dicampur-campur tapi emas yang asal yang dicampur tu tetap 91.6. Itulah maksudnya ketulinan emas ni sebab mesin yang untuk test yang uji emas ni ianya memang direka khas untuk baca ketumpatan emas. Dia memang boleh baca tu. Itulah uniknya mesin tu. Sebab tu tuan-puan tak boleh dah pergi letak saja-saja tuan-puan buat satu kotak letak air apa nak timbang sendiri. Tak jadi tuan-puan. Okey? Kena beli mesin khas dia tu. Mesin tu telah dibuat seperti itu untuk menguji ketulinan emas. Kalau kita letak gelas ke apa lain jadi lain. Tak boleh baca. Okey? Dia lain. Sebab dia memang mesin untuk baca ketulinan emas. Sebab tu untuk uji emas. Okey? Logam Malaysia. Okey. Lagi lain. Cek guna magnet. Okey, ni cek guna magnet tadi. Kalau pelanggan tanya berbaloi tak beli gold bar dan hantar ke kedai emas untuk barang kemas? Jawapannya tak berbaloi. Kalau dah beli gold bar, simpan dia sebagai gold bar. Ni Encik Azinuddin tanya. Kalau dah beli gold bar, simpanlah ia sebagai gold bar. Kenapa? Sebab kita dah beli gold bar dia adalah bersifat 999. Kalau kita dah tukar pergi jadi barang kemas, tak mustahil gold bar tu dia dah jadi percampuran. Mungkin kalau katakan dia buat contohlah emas 10 gram. Dia hantar kat kedai, dia kata okey boleh tak tambah sini lekuk sikit bulat untuk saya jadikan loket. Okey, tak mustahil yang lekuk bulat tu dia akan guna emas 916. Okey, so bila 916 dia tetap boleh patri pada bentuk kita ni apa. Lekat sikit, okey ada gold bar contohnya, gold bar 10 gram contoh dia nak jadikan loket Kalau tak nak 10 gram nak 100 gram, okey boleh nak jadi loket besar ni, master okey. Okey, so tak mustahil yang dia buat untuk bentukkan jadi loket dia tu adalah emas 916. So bila dia campur macam tu, kalau dia katakan lawan dia nak jual balik ke apa, tak mustahil mesin tu akan baca emas tu adalah 916. Dia dah tak dapat walaupun gold bar 100, gold bar 999 kat tengah tu, tepi-tepi tu 916, jadi mesin tu tak mustahil dia akan jadi ralat dan baca menjadi 916. Rugi. Okey? Dan kalau pula dia kata beli gold bar, hantar kedai barang nak jadikan dia nak lebur, barang kemas, okey. So yang tu pun boleh, tak mustahil tapi rugi sikit lah sebab bila tuan-puan dah ada gold bar, dia akan jadi double cost kat sini. Maksudnya kedai tu akan ambil satu cost lagi untuk leburkan barang kita membentuk barang kemas kita. Okey, kecuali kalau kita ada design special lah, design istimewa. Contoh nak tulis ada kita design khas. Maksudnya biasanya macam kalau orang-orang kaya kan, mereka ada design-design khas yang mereka nak mungkin membentuk nama mereka ke, logo ke, apa ke. Okey, upah mereka tu sebenarnya mahal. Jadi mahal. Kalau sekiranya tuan-puan betul nak beli barang kemas 999, better pergi terus kedai emas tu, tanya dia terus, upah terus. Tak payah kita dah ada gold bar, kita pergi nak tukar daripada gold bar ni jadi barang kemas. Tak mustahil ada juga tempat kedai emas, dia akan dari gold bar yang kita bawa tu, dia akan kira harga jual balik ke, ataupun baru dari harga jual balik tu baru dia akan suggest kita barangan lain untuk beli dia punya koleksi barang kemas. Itu bergantung pada situasi lah. Tapi kalau tanya saya tak berapa berbaloi lah. Sebab dia akan turun grade. Buat apa you nak downgrade you punya gold bar? Gold bar ni satu tahap yang orang kata paling tinggi dah. Okay? Jangan downgrade dia Sebab gold bar walaupun you nak jual balik dah jadi barang kemas, walaupun dia dalam bentuk 999, susuk nilai dia tinggi. Dia dah takkan sama dengan susuk nilai gold bar.
Okey, susut nilai dia akan tinggi 25% ke atas. Nampak? Tu beza dia. Okey, Cik Azimuddin. Okey, dah daftar lucky draw. Ya, jangan lupa daftar lucky draw. Sambil-sambil saya tengah celoteh ni. Okey, minta tolong daftar lucky draw ya. Okey. Macam mana pula kalau barang kemas yang ada spring yang bukan emas atau cangkuknya jenis bukan emas atau biji locengnya jenis bukan emas masih boleh diterima untuk gadaian ke? Okey, Cik Ahmad Sun Haji. Okey, jika yang macam ni kadang-kadang kalau tuan-puan perasan ada di tempat gadaian, mereka akan buka mana barang-barang kemas yang diragui tempat yang ketulinan. Contohnya macam cangkuk. Cangkuk tu bukan yang emas. So mereka akan boleh potong, cabut, buka. Nampak? Itu yang pertama. Ataupun loceng bukan emas. Ya, loceng tu pun mereka akan cabut, buka. Okey. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-puan tengok pun ada macam percampuran. Kalau pemata lagi lah memang mereka akan buka untuk gadaian. Okey. Lepas tu cangkuk yang ada spring. Okey, yang ada spring ni pun biasanya bacaan dia akan kurang. Kadang-kadang kalau mereka tak buka pun boleh, tapi bacaan untuk emas tu katakanlah kalau kita 916 tak mustahil bila dibaca jadi 18K. Dari 22K turun kepada 18K. So kita jangan marah lah sebab spring kat dalam tu bukannya emas. Okey? Jadi ketupatan mesin tu tak boleh baca emas ni sepenuhnya 91K. Walaupun 916. Walaupun masa kita beli tu adalah 916. Nampak? Jadi kemungkinan besar masa kita nak uji, katakanlah dia tak potong-potong, dia tak cut semua yang loceng ke, yang spring ke apa. Tapi bila dia akan test, dia akan ketulinan tu akan turun, downgrade. Jadi jangan marah lah. Okay? Biasanya tempat gadaian tu akan cerita kat kita. Boleh cuba. Okay. Lucky draw. Okay. Tapi design yang menarik tak banyak kat PG. Sabar. PG ni dia selalu upload je dia habis. Upload je dia habis. Kadang-kadang kita memang tak sempat nak tengok. Siapa yang kadang-kadang sempat tengok, dia macam sekejap je. Tak sampai sejam, 2 jam lepas tu mesti yang mana design baru yang dia upload ni mesti dah habis. Bayangkanlah customer public good ni dah ada 500,000 orang tuan-puan. 10,000 masuk pun dah habis dah barang. Okey? Sebab tu bukannya dia tak nak upload banyak. Upload. Kadang-kadang kalau tuan-puan perasan ada hari-hari tertentu dia upload. Kadang-kadang saya sempat lah. Kadang-kadang tengah-tengah kita pun tengok sekali lalu. Oh banyak ni barang dah baru tambah. Okey, tunggulah kejap. Makan kejap je. Tengok balik lepas tu dah design yang kita nak tadi dah hilang dah. Dah tak ada dah dalam kat website. Sebab dah ada orang grab. Dah habis. Ya, sebab tu Public Gold, PG Jewel sentiasa cuba menambah selalu. Jadi tuan-puan harap bersabar sebab demand terlalu tinggi jugalah untuk design-design di Public Gold. Sabar. Ini pun sedang diuruskan oleh pihak PG Jewel, di mana pihak PG Jewel pun sedang berusaha untuk sentiasa menambah dan mempertingkatkan diorang punya servis untuk tuan-puan dan memberi design-design yang terkini, yang latest. Sebab tuan-puan kena ingat pelanggan Public Gold sekarang dah lebih 500,000. Buatnya semua 500,000 pergi surf PG Jewel, semua nak beli. Barang tu pun ada berapa ribu je kan. Jadi nampak siapa cepat dia dapat. Okey. Saya tercicir info gelang emas pearl. Mutiara betul ke atau 916 disadu dengan warna-warni? Maaf saya tanya sebab lambat Jan. Okey. Ini yang tadi Okey, sebenarnya ini adalah yellow gold, white gold dan rose gold. Jadi ianya bukan disadur tidak. Yang kuning ni memang yellow gold, yang warna macam pink ni adalah rose gold dan warna macam putih ni adalah white gold. Jadi ianya tetap dari 916, hanya warna tu saja. Iaitu sifat emas ni dia dah pelbagai warna. Okey, itu jawapan dia. Ada campuran pelbagai warna. Okey, ni jawab. Ni boleh trade in gadai barang kemas PG Jewel, jika boleh macam mana caranya? Okey, Umi Kasum. Ya, jawapannya boleh trade in. Caranya adalah kena bawa barang kemas tu pergi mana-mana branch, beritahu branch kita nak trade in. Nak trade in ke, nak jual balik ke, tak kisah. Ataupun dari trade in tu tuan-puan nak beli jewellery yang lain, ataupun nak beli gold bar ataupun dinar pun boleh, nak masuk gap pun boleh. Nanti staff akan bantu. Dengan syarat kita kena bawa barang kemas kita tu ke branch untuk branch uji test kita punya barang kemas tu, berapa ketulinannya dan berapa nilainya. Jadi senang saja, bawa je mana-mana branch, buat appointment
Okay, thank you very much. Faham. Ya, terima kasih. Kat mana nak beli mesin tu? Ya Allah, tak payahlah beli Cik Safia. Pergi je dekat kedai emas ataupun beli pergi dekat arah Nur. Sebab mesin tu sebab nak jaga dia pun sangat sensitif. Harganya pun saya tak pastilah berapa. Tapi nasihat saya better kita pergi pada orang yang berkelayakan untuk menilai. Sebab kalau kita katakan beli, kita nilai, nanti kita duk argue dengan orang. Betul ni saya guna mesin saya ni. So orang kemungkinan boleh mempertikaikan ke tahap bacaan mesin kita ni. Sebab mesin ni dia sebenarnya ada masa-masa kena servis. Dia bukan beli mesin biasa saja. So kalau kita setakat nak makan, kata kita nak pergi test, sebab kita nak pergi test tu sebenarnya free sahaja. Jadi better pergi pada tempat yang berkelayakan untuk test, untuk menilai keturunan emas kita ni. Okay. So itu nasihat saya Cik Safia. Okay, Cik Azinuddin terima kasih ya, sama. Alright, ni apa ni? Boleh trade in. Okay, saya dah jawab. Best lah ilmu malam ni lain dari yang lain. Okay, Alhamdulillah. Setuju, memang tak menarik dan tak banyak pilihan. Okay, sabar. Saya akan bawa komen ni, saya screenshot. Nanti saya bagi dekat PG Jun dekat staff. Okay, so alright, itu je perkongsian saya. So tak ada soalan Alright, so kalau ada sesiapa yang nak hubungi saya lagi, boleh hubungi nombor telefon saya 011110917916. Ataupun kalau nak banyak lagi info tentang emas, tentang PG Jewel, tentang PG Mall, tentang GIT, tentang susuk nilai, zakat, apa semua, okey, banyak saya kongsikan dalam YouTube saya, iaitu Suzy Isa Channel. So, tuan-puan boleh pergi channel ni untuk mendengar perkongsian saya. Malam-malam ni Kak Suzy hanya biasa diberi satu-satu topik sahaja. Jadi sekiranya tuan-puan nak tahu lagi, nak tambah lagi ilmu tentang emas, bolehlah ke channel saya. InsyaAllah tuan-puan akan dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cik Safia tanya, test free? Ya, sebenarnya test free. Dan satu lagi saya bagi tips. Okey, tips saya satu lagi macam ni. Kalau tuan-puan nak, kalau pergi arah Nur, jangan bawa barang kemas kita ni, kata tolong test barang kemas saya ni berapa ketulinan. Kalau tuan-puan cakap macam tu ataupun Cik Safia bawa macam tu, takut pegawai tu tak nak layan kita. Nampak? So triknya adalah tuan-puan bawa barang kemas tuan-puan, pergi dekat pegawai tu, okey, cakap kat dia, boleh tak, okey, kalau barang kemas ni saya nak buat gadaian, berapa nilai yang saya dapat? Nampak? Kita tukar sikit cara soalan kita dekat dia. Bawa barang kemas, kita cakap dekat pegawai tu, barang kemas saya ni kalau saya gadai berapa nilai dia boleh dapat. Nanti pegawai tu akan ambil dia test, dia uji, dia timbang apa semua. Nanti dia akan cakap, okey, barang puan ni adalah emas 916. Nilai dia sekarang adalah 8,000. Contoh okey, kalau puan buat pinjaman, puan akan dapat 6,500. Macam nampak? So apabila dia cakap macam tu, maka kita tahu barang tu adalah tulen. Sebab pegawai tu sini dah cakap barang kemas kita ketulinan 916. Lepas tu puan buatlah berfikir sikit. Oh, emas saya ni dapat 6,500 sekarang je kalau nak jual. Oh, emas ni betul 916. Boleh tak bagi saya untuk masa berfikir sebelum saya nak gadai ni balik. Saya rasa saya nak balik rumah, nak fikir balik. Nampak? So kita boleh ambil barang kita baliklah. Jadi pegawai tu takkan marah kat kita. Jangan risau. Dan secara tak langsung kita dah tahu barang yang kita beli ni adalah tulen. Jadi kalau tuan-puan yang baru beli barang kemas ke, boleh guna trik tu ya. Jangan kata Kak Suzy aja. Tak apa, tuan-puan diam je. Alright. Okay. Saya cuma nak beli mesin timbang biasa, sekadar nak tahu berat. Oh, Cik Suhaji. Okay. Kalau nak beli mesin timbang biasa tu, sebenarnya boleh Google kat Shopee. Kat Shopee ada jual. Boleh. Kat PG Mall nanti saya suruh siapa-siapa jual kat PG Mall. Sekarang saya tak jumpa lagi mesin tu, dia dekat PG Mall. Mesin tu murah sahaja. Ada dalam RM20, ada yang RM40, dia ada pelbagai bentuk. Kadang-kadang nak timbang dekat mesin yang buat kuih tu pun boleh sebenarnya. Sebab kita hanya nak timbang berat. Tapi kalau kita ada satu timbang yang memang khas lagi, yang bacaan tu cantik lagi, ada satu lagi mesin khas dia tu. Nanti saya cuba, sebab dulu saya pernah beli, nanti saya test balik lah mesin saya tu. Nanti saya tunjuk dalam YouTube saya Cik Sun Haji Okay. So okay, terima kasih, ilmu yang bermanfaat ya, harap-harapnya begitulah. So semua dah daftar lucky draw
Okey, so sebenarnya perkongsian saya hanya sampai sini sahaja. Saya harap ilmu ni bermanfaat untuk semua dan boleh kita ceritakan, guna pakai untuk di masa akan datang dan juga tuan-puan pun boleh kongsikan pada orang lain ya. Okey, so sekian sahaja. Terima kasih kerana mengikuti perkongsian saya malam ni. Okey, bye. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Okey.